Percayakah anda, hari ini PBB telah mengesahkan bahawa 85 negara sedang mengikut model komuniti lestari Malaysia? Tetapi persoalannya ialah, mengapa ramai rakyat Malaysia masih tidak percaya bahawa mereka mempunyai nilai? Kisah ini bukan sekadar berita baik, tetapi ia adalah cermin yang memantulkan realiti tertentu negara Malaysia, dan apabila anda selesai menonton, anda mungkin akan kembali melihat Malaysia dari sudut baharu dan melihat diri anda sendiri dengan pandangan baharu. Ini bukan klip motivasi, tetapi ini adalah kisah benar yang patut diketahui oleh rakyat Malaysia sebelum orang lain, kerana apa yang dunia pelajari daripada Malaysia mungkin menjadi sebab yang menyelamatkan kita dalam era krisis. Bunyi hujan di penghujung musim gugur memercik pada tingkap kaca bilik sewa kecil di tengah-tengah Kuala Lumpur. Azlan, seorang wartawan berita sosial dunia berusia awal 30-an, sedang menatal skrin komputer dengan penuh tumpuan. Dia baru sahaja menerima fail dokumen daripada sumber yang tidak didedahkan namanya. Tajuk pada dokumen itu membuatnya terdiam seketika. UN confirmed 85 countries adopted Malaysian Community Resilience Model. Azlan bukan mudah teruja, kerana sepanjang kariernya dia telah menemui berita sensasi yang tidak terkira banyaknya, tetapi kali ini ia bukan khabar angin di media sosial. Ia adalah laporan sebenar, mempunyai logo Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan butiran mendalam mengenai negara-negara yang menggunakan konsep tersebut, dari Afrika, Amerika Latin, Asia, sehingga ke sebahagian Eropah. Dia membakar baris utama sekali lagi dengan perlahan. Malaysian model emphasizes community-based resilience, sufficiency-based economy, and inclusive public health. 3 kata kunci seperti digariskan dalam hatinya: komuniti, kecukupan, dan kesihatan awam yang inklusif. Azlan cuba mengingat kembali bagaimana Malaysia dilihat oleh dunia luar selama bertahun-tahun. Pada sesetengah masa, Malaysia dipuji kerana makanannya dan pelancongannya, pada masa lain dipersoalkan mengenai politik atau imej permukaan, tetapi kali ini, ia adalah pengiktirafan di peringkat struktur dan konsep, seolah-olah dunia sedang mengatakan bahawa Malaysia bukan sekadar senyuman, tetapi mempunyai cara berfikir yang boleh digunakan oleh seluruh dunia. Namun, yang peliknya, berita ini tidak begitu dicanangkan di dalam negara seperti yang sepatutnya. Beberapa saluran berita utama hanya menyebut beberapa ayat, kemudian beralih kepada iklan. Kebanyakan media sosial lebih berminat dengan drama selebriti berbanding model Malaysia yang disebut oleh PBB. Azlan memutuskan untuk melakukan apa yang paling dia mahir, menyiasat lebih dalam dan menceritakannya dengan jelas. Dia menelpon Dr. Kamal, seorang ahli akademik dalam pembangunan yang telah lama memuji usaha komuniti akar umbi. Suara di hujung talian terdiam seketika sebelum menjawab. Jika ia benar, ia bukan sahaja berita baik, tetapi ia adalah cermin yang memantulkan bahawa rakyat Malaysia memandang rendah terhadap nilai diri mereka sendiri. Malam itu, Azlan keluar berjalan di sepanjang tebing Sungai Klang di kawasan Kejiranan Lama. Cahaya lampu jalan memantul pada permukaan air yang mengalir perlahan. Dia melihat seorang penduduk tempatan sedang mengagihkan kotak makanan kepada gelandangan secara senyap-senyap. Tiada live, tiada rakaman video, tiada kata-kata besar. Mereka hanya melakukannya kerana mereka percaya orang yang lapar tidak sepatutnya ditinggalkan. Azlan berdiri kaku dan berfikir, mungkinkah model Malaysia yang dibicarakan oleh dunia bukan apa yang diumumkan oleh kerajaan, tetapi apa yang telah dilakukan oleh orang biasa selama ini, tanpa menyedari betapa besarnya ia? Malam yang sama, dia menulis tajuk berita dalam buku notanya dengan tulisan tangan yang mantap, 85 negara ikut model Malaysia. Tetapi rakyat Malaysia masih tidak percaya mereka ada nilai. Dan itu adalah permulaan perjalanan yang akan membuat dia melihat Malaysia dengan cara yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Keesokan paginya, Azlan menaiki komuter ke sebuah daerah kecil yang bukan bandar pelancongan. Dia memilih untuk turun di stesen terakhir, kemudian menaiki van sapu ke sebuah perkampungan yang disyorkan oleh Dr. Kamal. Jika anda ingin melihat model Malaysia yang sebenar, pergi ke komuniti, bukan di bilik mesyuarat. Di perkampungan itu, terdapat sebuah balai kayu lama yang terletak di tengah-tengah kawasan hijau. Orang ramai dari pelbagai usia sedang memunggah sayur-sayuran, buah-buahan, dan beras, disusun menjadi set seperti pasar, tetapi tiada jualan.
Hanya ada kertas yang tertulis, boleh bertukar. Ambil yang perlu sahaja. Azlan bertanya kepada seorang wanita pertengahan umur yang sedang menyusun bungkusan beras. Dia bernama Makcik Salmah. Dia tersenyum sebelum menjawab, semasa krisis pandemik, kami semua susah. Kami bermula dari orang yang ada memberi kepada orang yang tiada, dan kami tidak berhenti melakukannya kerana ia benar-benar membantu kampung ini bertahan. Dia memandang sekeliling. Dia melihat satu lagi papan tanda kecil yang tertulis, Bank Makanan Komuniti. Setiap rumah tanam sekurang-kurangnya 3 jenis. Dan di sudut lain, terdapat tong kompos, tangki air hujan, dan batas sayur-sayuran yang dibahagikan secara sistematik. Azlan mula memahami bahawa perkataan kecukupan bukan sekadar kata-kata indah dalam buku, tetapi ia adalah sistem keselamatan yang dibina daripada kerjasama. Orang di sini tidak kaya, tetapi mereka tidak mudah jatuh kerana mereka mempunyai asas saling bergantung, gotong royong. Dia bertemu Cikgu Murni, seorang guru sekolah rendah di kampung itu yang tersenyum senyap tetapi matanya penuh tenaga. Cikgu Murni membawanya melihat bilik darjah di mana kanak-kanak sedang mempelajari mata pelajaran khas, mata pelajaran reka bentuk kehidupan. Seorang kanak-kanak bangun untuk menjawab soalan di hadapan kelas. Saya mahu membuat kebun sayur organik yang baik. Kerana saya lihat ibu bapa saya penat. Saya mahu rumah kami mempunyai pendapatan, tetapi tidak perlu berhutang banyak. Jawapan itu membuat Azlan terdiam. Ia bukan sekadar kecomelan seorang kanak-kanak, tetapi sudut pandangan yang matang melangkaui usia, memikirkan kelestarian sebelum kemewahan. Cikgu Murni memberitahunya dengan lembut, anak-anak Malaysia sangat bijak. Tetapi kita pernah mengajar mereka untuk mengejar kejayaan seperti orang lain sehingga kita terlupa untuk bertanya, apakah kebahagiaan yang sebenar? Azlan membuka dokumen PBB sekali lagi. Dia mendapati bahawa salah satu intipati model Malaysia adalah mewujudkan ketahanan komuniti yang tidak bergantung kepada modal besar. Itu bermakna dunia sedang mencari formula kelangsungan hidup dalam era di mana bencana, ekonomi dan wabak semakin kerap berlaku. Sebelum pulang, Makcik Salmah menghulurkan beg sayur-sayuran kepadanya dan berkata, ambillah, nak, sayur-sayuran biasa tetapi bebas racun. Orang bandar susah nak cari. Azlan menerimanya dan berasa seolah-olah dia memegang jawapan yang nyata. Dia menaiki van sapu kembali dengan fikiran yang berlegar di kepala. Mengapa perkara sebesar ini tidak pernah diceritakan dengan cukup kuat? Mengapa rakyat Malaysia perlu menunggu PBB mengesahkan barulah mereka mula percaya pada diri sendiri? Dan apabila kereta itu melalui sawah padi yang luas, dia mula menulis ayat dalam notanya sekali lagi. Model Malaysia adalah kekuatan orang kecil yang bersatu sehingga menjadi besar. Azlan kembali ke KL dengan rancangan baharu. Dia ingin membuktikan komponen kedua yang diangkat oleh PBB. Sistem kesihatan awam yang inklusif untuk semua. Dia teringat satu istilah yang sering disebut ramai, tetapi tidak pernah dilihat sebagai sesuatu yang benar-benar mengubah kehidupan. Skuad Sukarelawan Kesihatan, SSK. Dia pergi ke sebuah komuniti padat di tepi landasan kereta api, di mana rumah-rumah kayu bersambung seperti domino. Bunyi kanak-kanak bermain bercampur dengan bunyi kereta api yang lalu. Azlan bertemu Kak Long Maimunah, seorang SSK berusia 40 kunan yang memakai baju biru pudar tetapi matanya masih jelas, seperti orang yang tidak pernah berhenti berkhidmat. Apa tugas Kak Long? Azlan bertanya. Kak Long Maimunah ketawa perlahan. Saya seperti jambatan, Dick. Sesetengah orang miskin takut nak pergi hospital. Takut kena bayar, takut kena marah, takut dipandang rendah. Saya pergi terangkan, bawa mereka dan bantu bercakap dengan doktor. Dia membawanya melalui lorong-lorong sempit dan berhenti di hadapan sebuah rumah. Seorang warga emas batuk kuat sehingga badannya menggeletar. Kak Long Maimunah melutut di sebelahnya dan memegang tangannya. Pak Cik tidak keseorangan. Saya akan telefon doktor untuk datang tengok. Tiada lakonan, tiada formaliti. Ia adalah belas kasihan yang serius, keprihatinan yang seperti ahli keluarga. Azlan melihat dan segera tahu bahawa sistem kesihatan awam Malaysia yang dibicarakan oleh dunia bukan sekadar hospital besar atau peralatan canggih, tetapi ia adalah rangkaian manusia yang menjaga satu sama lain paling dekat. Dia meneruskan ke klinik kesihatan komuniti. Seorang doktor wanita bernama Dr. Tanuja menjelaskan, apabila berlaku wabak,
Yang penting bukan hanya ubat, tetapi komunikasi yang sampai kepada semua lapisan masyarakat. SSK membantu menyalurkan maklumat sehingga ke peringkat rumah dan membantu menyaring sebelum krisis berlaku. Azlan mencatat setiap perkataan. Dia membuka laporan PBB dan menemui satu ayat yang menyentuh hati. The strength of Malaysian public health lies in trust and proximity. Kekuatan sistem terletak pada kepercayaan dan kedekatan. Apabila dia melihat kembali krisis di banyak negara, sesetengah kumpulan ditinggalkan kerana tidak dapat mengakses maklumat atau tidak mempunyai wang untuk rawatan, tetapi model Malaysia cuba memastikan semua orang mempunyai hak, walaupun tidak sempurna, tetapi ia adalah niat yang nyata. Semasa berjalan kembali, Azlan melihat seorang kanak-kanak perempuan berlari mendapatkan Kak Long Maimunah dengan senyuman lebar. "Puan, saya dah sembuh." Kak Long Maimunah mengusap kepala kanak-kanak itu perlahan. "Bagus, selepas ini minum banyak air ya, nak." Imej itu seperti jarum menjahit pemikiran Azlan dengan lebih kukuh. Dunia tidak memuji Malaysia kerana kita mewah, tetapi dunia memuji Malaysia kerana kita cuba tidak meninggalkan sesiapa pun. Malam itu, Azlan menulis baris baharu dalam buku notanya. Model Malaysia adalah penjagaan sesama manusia, bukan sistem yang dingin dalam masyarakat bandar. Perkataan kecukupan sering disalahartikan dalam masyarakat bandar sebagai menyerah kalah, tidak berani bermimpi, tidak berani menjadi kaya. Tetapi Azlan akan menemui bukti yang sebaliknya. Ia adalah imuniti yang membuatkan orang terselamat dalam dunia yang tidak menentu. Dia mengembara ke sebuah negeri di utara untuk menemui Pak Cik Ramli, seorang petani berusia 60 krom yang disebut dalam laporan sebagai contoh sistem makanan lestari di peringkat isi rumah. Rumah Pak Cik Ramli adalah rumah kayu, setingkat dengan batas sayur-sayuran di sekeliling rumah, kolam ikan kecil, dan dusun buah-buahan yang tidak besar tetapi sempurna seperti ekosistem mini. Pak Cik Ramli berkata, "Dulu, saya tanam jagung sahaja. Peniaga kata tanam banyak-banyak akan kaya. Akhirnya harga jatuh, hutang melambung sehingga hampir menjual tanah. Dia ketawa pahit. Jadi, saya tukar. Saya tidak ikut jalan pintas lagi, saya ambil jalan yang boleh dilalui." Azlan mengikut Pak Cik Ramli, melihat bangsal cendawan, ayam kampung, dan batas sayur-sayuran yang ditanam secara bergilir. Ini adalah pelbagai sumber pendapatan. Jika musim kemarau, sesetengah sayur mati, masih ada ikan, ada cendawan, ada telur. Sistem tidak jatuh seluruhnya, Pak Cik Ramli berkata perlahan, tetapi setiap perkataan seperti pengajaran. Azlan mula memahami bahawa kecukupan bukan bermaksud berhenti berkembang, tetapi berkembang tanpa mengambil risiko sehingga pecah. Ia adalah menyusun keseimbangan antara keperluan dan keupayaan diri sendiri dan yang paling penting, tidak membina kehidupan di atas hutang. Dia bertemu Aisyah, seorang generasi muda yang pulang dari KL untuk memulakan jenama jam buah-buahan kampungnya. Dia menggunakan teknologi untuk membantu jualan dalam talian, tetapi masih berpegang kepada prinsip tidak berkembang terlalu pantas. "Saya tak mau kembangkan sehingga terpaksa pinjam banyak wang. Biar berkembang perlahan-lahan tetapi mantap." Pelanggan kembali membeli kerana mereka percaya. Perkataan kepercayaan muncul sekali lagi, seperti benang yang sama dengan kesihatan awam komuniti. Azlan memikirkan ekonomi global kebelakangan ini yang tergugat akibat perang, inflasi, dan bencana alam. Banyak negara mula mencari konsep yang membuatkan rakyat berdaya tahan, bukan sekadar kaya di atas graf, tetapi boleh berdiri di atas tanah sebenar. Sebelum pulang, Pak Cik Ramli membawanya memandang sejauh mata memandang. Kita tidak perlu menang melawan semua orang. Menang melawan ketamakan dalam diri sendiri pun sudah susah. Ayat itu membuat Azlan terdiam, seolah-olah dipaku dalam fikirannya. Malam itu, dia duduk di dalam bas ekspres kembali ke KL. Lampu dalam bas malap, hampir semua penumpang tidur. Azlan membuka buku notanya dan menulis ayat yang seperti ringkasan pelajaran. Ekonomi kecukupan adalah menjadi kaya tanpa ranap dan boleh berdiri teguh walaupun dunia bergoncang. Azlan kini tahu bahawa model Malaysia bukan sekadar kata-kata indah, tetapi dia masih tertanya-tanya, mengapa sehingga 85 negara menggunakannya? Ia tidak berlaku secara kebetulan, tetapi mesti ada masa yang sesuai di dunia yang menyebabkan jawapan ala Malaysia dipilih.
Dia menghubungi pakar asing melalui rangkaian wartawan dan berjaya menemu Bu Maria, seorang pegawai pembangunan projek dari negara di Afrika. Dia menceritakan, "Kami pernah berfikir bahawa bantuan adalah menghantar wang, tetapi wang habis dan masalah masih ada. Apabila kami mengkaji kes Malaysia, kami mendapati bahawa kekuatan bermula dari komuniti dan membiarkan orang tempatan merancang jalan keluar mereka sendiri." Ayat itu seolah-olah memantul kembali ke Malaysia. Komuniti tidak boleh hanya menunggu arahan dari atas. Azlan membaca senarai negara yang telah menyesuaikan konsep itu. Sesetengah negara memilih menggunakan bank makanan komuniti. Sesetengah negara menggunakan sistem sukarelawan kesihatan. Sesetengah negara menggunakan konsep kecukupan untuk mewujudkan kestabilan selepas krisis ekonomi. Ia bukan peniruan model Malaysia secara keseluruhan, tetapi pemilihan intipati untuk diletakkan dalam konteks mereka sendiri. Azlan mula melihat gambaran bahawa dunia tidak kembali melihat Malaysia kerana Malaysia mengumumkan diri mereka hebat, tetapi kerana dunia sedang menghadapi soalan besar. Bagaimana kita akan bertahan apabila sistem lama mula runtuh? Suatu hari, dia menghadiri seminar kecil di KL. Terdapat seorang ahli akademik asing yang menyertai perbincangan. Dia mengucapkan satu ayat yang membuat Azlan segera mencatat. Malaysia's strength is not perfection, it's practicality and humanity. Kekuatan Malaysia bukan kesempurnaan, tetapi adalah kepraktisan dan kemanusiaan. Ayat ini membuat Azlan teringat Mak Cik Salmah menyusun bank makanan, teringat Kak Long Maimunah SSK yang melutut memegang tangan Pak Cik yang batuk, teringat Pak Cik Ramli yang tidak mengejar ketamakan. Kesemua itu adalah kemanusiaan yang tidak perlu menunggu sesiapa untuk bertepuk tangan. Tetapi pada masa yang sama, Azlan melihat percanggahan yang menyakitkan. Ramai di Malaysia masih memandang rendah perkataan kampung, masih berfikir kejayaan mesti seperti negara besar, masih percaya perkara baik hanya datang dari luar negara. Azlan mula faham bahawa berita ini penting bukan kerana angka 85 negara, tetapi penting kerana ia bertanya kepada rakyat Malaysia, bilakah kita akan melihat nilai diri kita sendiri? Dia duduk di tangga di hadapan bangunan seminar, memandang langit senja dan berfikir, kadang-kadang dunia tidak memerlukan kita menjadi hebat seperti kuasa besar, tetapi dunia sedang mengatakan bahawa Malaysia mempunyai sesuatu yang kuasa besar tidak miliki. Keupayaan untuk saling menyokong untuk bertahan, tidak kira betapa kecilnya kita. Malam itu, Azlan menulis kesimpulan dalam buku notanya. 85 negara tidak meminjam kemasyhuran Malaysia. Mereka meminjam realiti Malaysia. Azlan mula membuat liputan berita di laman web beritanya. Berita itu mula tular dalam kumpulan kecil. Ada yang berkongsi dengan kata-kata bangga, tetapi ada juga yang memberi komen. Mengapa nak kecoh? Mana mungkin Malaysia menjadi contoh kepada sesiapa? PBB betul-betul sahkan ke atau hanya berita palsu? Soalan-soalan itu bukan sekadar keraguan, tetapi ia adalah luka masyarakat yang pernah kecewa sehingga tidak berani percaya bahawa diri sendiri mempunyai kebaikan. Azlan memutuskan untuk keluar mencari suara sebenar rakyat Malaysia. Dia duduk di sebuah kedai kopi kecil di bawah bangunan pejabat, bertanya kepada pekerja muda sama ada mereka tahu tentang cerita ini. Seorang pemuda menjawab dengan pantas, "Tak tahu, tapi saya rasa negara kita penuh dengan masalah. Macam mana orang lain boleh ikut?" Azlan tidak membantah. Dia bertanya lagi, "Dan adakah anda pernah melihat sesuatu yang baik di Malaysia yang anda rasa dunia patut pelajari?" Pemuda itu terdiam. Kemudian menjawab perlahan, "Ibu saya seorang jururawat. Semasa pandemik, ibu sangat penat, tetapi dia tidak pernah meninggalkan pesakit. Saya rasa itu dia." Azlan berasa seperti menemui pintu kecil kebenaran. Rakyat Malaysia mempunyai nilai, tetapi kita terbiasa melihat masalah sehingga terlupa melihat kebaikan. Dia pergi ke tempat lain, pasar basah di komuniti. Seorang penjual sayur berkata dengan bangga, "Rakyat Malaysia kita ada budi bahasa, nak. Kalau ada sesiapa susah, orang ramai akan bantu." Tetapi apabila ditanya mengapa perkara ini tidak disebut dalam berita, makcik penjual itu mengeluh, berita suka menjual cerita menakutkan, jadi orang lupa bahawa kebaikan itu wujud. Azlan mula melihat bahawa keengganan untuk menerima pujian
adalah hasil daripada masyarakat yang telah dibentuk untuk mempercayai bahawa kejayaan mesti berupa gambaran besar sahaja. Tetapi model Malaysia membuktikan bahawa sesetengah kebaikan tidak perlu menjadi besar di atas pentas, tetapi ia besar dalam kehidupan sebenar. Dia membuka dokumen PBB sekali lagi dan menemui bahagian kesimpulan laporan yang menyatakan bahawa banyak negara yang menggunakan model Malaysia telah berjaya mengurangkan kelemahan di peringkat komuniti, terutamanya dalam aspek makanan dan kesihatan, kerana sistem sokongan sesama sendiri berfungsi lebih cepat daripada struktur yang perlahan. Ia adalah kemenangan yang senyap, tetapi mengubah kehidupan orang ramai. Azlan duduk bersendirian pada malam yang dingin di KL. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, adakah berita ini cukup untuk membuat rakyat Malaysia lebih menghargai diri mereka? Dia mendapat jawapan daripada mesej yang dihantar kepadanya di peti masuk. Abang, saya anak seorang SSK. Saya pernah malu kerana ibu saya bekerja berlari dari rumah ke rumah. Tetapi selepas membaca berita abang, saya sangat mahu memeluk ibu. Ibu saya lebih hebat daripada yang saya sangka. Azlan melihat mesej itu dan matanya berkaca-kaca. Dia segera faham bahawa model Malaysia tidak dimaksudkan untuk dunia memuji Malaysia, tetapi ia dimaksudkan untuk rakyat Malaysia mengembalikan kebanggaan kepada diri sendiri. Malam itu, dia menulis, kadang-kadang, PBB bukan mengesahkan untuk dunia percaya, tetapi mengesahkan untuk Malaysia percaya pada diri sendiri. Gelombang mula membesar. Beberapa media mula mengambil berita Azlan untuk dikembangkan. Ada yang mula mencari maklumat tentang apa sebenarnya model Malaysia dan mengapa ia diangkat di peringkat antarabangsa. Tetapi Azlan tahu bahawa jika kisah ini mahu menjadi tenaga, bukan sekadar tren sementara, ia mesti melangkaui berita baik yang singkat. Dia menghasilkan dokumentari pendek, mengumpulkan imej dari kampung, bank makanan komuniti, sistem SSK, pertanian bercampur, dan suara generasi muda yang kembali ke kampung halaman untuk membina perniagaan kecil yang lestari. Dia menamakan dokumentari itu, Malaysia Bukan Kecil. Kita cuma tidak pernah melihat diri kita sepenuhnya. Pada hari tayangan dokumentari di panggung kecil, tidak ramai yang datang menonton. Tetapi dalam keheningan panggung, Azlan terdengar esakan dari barisan belakang. Ia adalah seorang wanita pertengahan umur yang memegang tangan suaminya erat-erat. Selepas tamat, dia datang kepadanya dan berkata, suami saya seorang pemandu ambulans. Tidak pernah ada sesiapa memujinya, tetapi hari ini, saya tahu kerjanya sangat bernilai. Seorang lagi adalah pelajar dari luar bandar. Dia berkata, saya pernah berfikir saya perlu melarikan diri ke bandar besar untuk berjaya. Tetapi sekarang saya mula melihat bahawa kampung kita juga boleh membina masa depan jika kita membina sistem untuk ia bertahan. Azlan tersenyum sambil menangis, kerana dia tahu bahawa titik perubahan bukan pada jumlah tontonan, tetapi pada orang yang mula berfikir baharu, mula melihat nilai dalam akar umbi diri mereka. Selepas tayangan, dia pulang ke rumah dengan rasa letih, tetapi hatinya penuh dengan semangat. Dia membuka dokumen PBB sekali lagi dan membaca ayat yang pernah dibacanya berkali-kali, tetapi kali ini ia lebih jelas daripada sebelumnya. The Malaysian model is transferable because built on practicality, not luxury. Ia boleh dipindahkan kerana dibina atas nilai, bukan kemewahan. Perkataan nilai ini membuat Azlan berfikir tentang perkataan mudah seperti budi bahasa, perkongsian, hidup secara sederhana, dan tidak meninggalkan sesiapa pun di belakang. Ia bukan perkara baharu, tetapi kita pernah menganggapnya sebagai perkara kecil, padahal ia adalah modal sosial yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Malam itu, Azlan keluar berjalan di tepi jalan. Dia melihat seorang penghantar makanan memberhentikan motosikal untuk membantu seorang warga emas melintas jalan. Dia melihat seorang penjual memberi nasi lemak percuma kepada kanak-kanak miskin. Dia melihat remaja bekerja sama mengutip sampah. Selepas tamat majlis, imej-imej ini tidak pernah menjadi tajuk berita, tetapi ia adalah kehidupan sebenar Malaysia yang mula dilihat oleh dunia. Dan dia faham bahawa kita tidak perlu membuktikan kebaikan dengan kata-kata lagi, kerana kebaikan Malaysia sudah dibuktikan dengan perbuatan. Dia menulis mesej terakhir pada waktu ini. Malaysia tidak perlu menjadi terkenal seperti sesiapa pun. Cukuplah berdiri dengan bermaruah
dunia akan datang melihat sendiri. Selepas berita itu tersebar luas, Azlan menerima jemputan untuk berucap di sebuah acara yang dihadiri oleh ahli akademik asing dan pekerja pembangunan. Dia tidak naik ke pentas sebagai pakar bertaraf dunia, tetapi naik sebagai rakyat Malaysia biasa yang pergi melihat realiti dan kembali menceritakannya. Sebelum naik ke pentas, dia berdiri di belakang tirai, tangannya sejuk. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang akan kita katakan kepada dunia? Tetapi kemudian dia teringat Makcik Salma, Kak Long Maimunah, Pakcik Ramli, Dr. Tanuja, Cikgu Murni, dan ramai lagi rakyat Malaysia yang melakukan perkara baik tanpa nama. Dia tahu bahawa dia tidak naik untuk bercakap bagi pihak Malaysia, dia naik untuk membawa dunia melihat Malaysia sebagaimana adanya. Di atas pentas, Azlan memulakan dengan ayat yang ringkas. Ramai yang berfikir model Malaysia adalah projek besar, tetapi sebenarnya ia adalah niat kecil orang biasa yang dilakukan berulang kali setiap hari. Dia menceritakan tentang bank makanan komuniti yang lahir daripada kelaparan jiran. Dia menceritakan tentang SSK yang bukan sekadar penyampai berita kesihatan, tetapi adalah penjaga kehidupan. Dia menceritakan tentang ekonomi kecukupan yang bukan berhenti bermimpi, tetapi adalah tidak jatuh sepenuhnya apabila dunia bergoncang. Dan dia menceritakan tentang perkara yang paling penting, kemanusiaan yang masih dapat dikekalkan oleh Malaysia dalam era di mana dunia berlumba sehingga melupakan hati. Selepas dia selesai bercakap, orang di dalam dewan berdiri dan bertepuk tangan, tetapi Azlan tidak berasa dia memenangi apa-apa. Sebaliknya, dia berasa seperti sedang menjalankan tugas menyampaikan api yang sudah dimiliki oleh rakyat Malaysia, cuma pernah ditiup padam oleh angin memandang rendah terhadap diri sendiri. Semasa sesi soal-jawab, seorang warga asing bertanya, "Apa yang anda fikir Malaysia patut lakukan selepas ini?" Azlan menjawab perlahan, tetapi mantap. Malaysia patut berhenti bertanya sama ada, "Kita cukup baik," dan mula bertanya bagaimana kita boleh mengekalkan kebaikan ini selama mungkin. Kerana dunia mengikut tidak bermakna Malaysia akan selamat jika Malaysia sendiri berhenti melakukan perkara itu. Model Malaysia akan menjadi sekadar legenda, bukan jalan keluar. Selepas acara itu, dia berjalan keluar dari bangunan. Angin sejuk bertiup melalui daun-daun. Bunyi bandar bising seperti biasa, tetapi dia berasa KL hari ini berbeza. Bukan kerana bangunan yang lebih tinggi, tetapi kerana dia melihat hati rakyat Malaysia dengan lebih jelas. Azlan membuka telefonnya dan melihat mesej daripada ibunya di kampung. "Anak balik bila? Ibu dah masak lauk." Mesej biasa, tetapi ia adalah kasih sayang yang tidak perlu diumumkan, dan ia adalah sama dengan apa yang dilihatnya dalam model Malaysia, penjagaan tanpa perlu pentas. Dia tersenyum dan membalas dengan pantas, "Tak lama lagi, Ibu. Saya nak balik tolong tanam sayur juga." Pada saat itu, Azlan faham bahawa perkataan dunia perlu kembali. Melihat Malaysia bukan kebanggaan yang sombong, tetapi ia adalah pengesahan bahawa apa yang telah dilakukan oleh Malaysia secara senyap-senyap selama ini adalah cukup bernilai untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Dan akhirnya, dia menulis ayat penutup kisah ini dalam buku notanya dengan tulisan tangan yang mantap seperti biasa. Model Malaysia bukan sesuatu yang perlu dijual oleh Malaysia kepada dunia, tetapi ia adalah sesuatu yang perlu dikekalkan oleh Malaysia untuk rakyat Malaysia sendiri. Jika anda fikir model Malaysia adalah sesuatu yang patut kita banggakan, komen perkataan "Malaysia luar biasa" dan kongsi klip ini supaya seorang lagi rakyat Malaysia dapat melihat nilai negara kita. Kerana episod seterusnya, kita akan tunjukkan bagaimana Malaysia akan mengekalkan kebaikan ini. Terima kasih kerana menonton hingga habis. Sila tekan suka, kongsi dan ikuti.